Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Faizah selaku pensyarah BMK 3022 Kemahiran Jawi. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang tajuk tulisan Jawi dalam mata wang. Sebelum itu, molek saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama, Atikah binti Samsudin, Masyitah binti Abdul Hamid, Nurul Auni binti Zulkifli, Siti Nur Afifah binti Abu Osman, Halimatus Sa'diah binti Abdul Fa'al dan saya Nur Zakirah binti Zam Muhammad Zain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Atikah binti Samsudin dengan nombor kad matrik D2022110348 dan pada hari ini saya akan membentangkan pendahuluan kerja kumpulan kami. Seperti mana yang kita tahu, tajuk kerja kumpulan kami adalah tulisan Jawi di dalam mata wang. Oleh itu, di dalam pendahuluan kami telah kami letakkan dua definisi, iaitu definisi tulisan Jawi dan mata wang. Mari kita lihat definisi bagi tulisan Jawi. Menurut Ahmad Johari 1995, tulisan Jawi ini bermula daripada tulisan Arab dan tulisan Arab ini merupakan tulisan yang telah masuk ke alam Melayu bersama-sama dengan kedatangan agama Islam. Kita lihat definisi yang kedua pula. Menurut Abdul Jalil bin Burham 2012, perkataan Jawi adalah nama gelaran untuk orang-orang dan komuniti yang tinggal di kawasan Kepulauan Melayu yang dipanggil sebagai Al-Tijawa. Kita lihat pula definisi bagi mata wang. Wang ini berfungsi sebagai alat pertukaran barang. Wang memudahkan dan melancarkan pertukaran ini khususnya dalam urusan menjual beli. Seperti mana kita lihat sekarang, sebarang proses menjual beli kita memerlukan mata wang. Jadi itu adalah definisi mata wang. Oleh sebab itu, wang dikenali sebagai alat pertukaran dan dua kehendak serentak tidak lagi diperlukan. Kita lihat definisi kedua. Wang didefinisikan sebagai wang yang diperakui sah nilai dan wajib diterima dalam sebarang pembayaran seperti pelunasan hutang ataupun pembayaran transaksi seperti jual beli. Jadi dalam hutang pun kita perlu menggunakan mata wang. Okey, kita lihat definisi yang terakhir iaitu dari Dr. Ahmad Hassan 2002, wang ialah medium pertukaran dan pengukur nilai yang telah digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Jadi itu adalah pendahuluan kami, definisi bagi tulisan Jawi dan mata wang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Nama saya Halimatus Sa'diah binti Abdul Fa'al dan saya memegang nombor kad matrik D202211034889. Saya akan membentangkan kaedah kajian tugasan kumpulan kami iaitu tulisan Jawi dalam mata wang. Terdapat 3 kaedah kajian yang digunakan iaitu rujukan kepustakaan, melayari internet dan kaedah bauran soal selidik. Saya akan memulakan dengan kaedah kajian yang pertama, iaitu kaedah kajian rujukan kepustakaan. Pengkaji telah pergi ke perpustakaan Tengku Bainun untuk mencari bahan rujukan yang berkaitan dengan tulisan Jawi dalam mata wang. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji ingin mendapatkan maklumat yang relevan berkaitan tulisan Jawi. Pengkaji telah meneliti dan mencatat maklumat yang diperolehi melalui bahan-bahan ilmiah seperti buku dan jurnal serta kamus dewan yang terdapat di perpustakaan. Seterusnya ialah melayari internet. Melalui kajian ini, pengkaji telah menggunakan sumber sekunder iaitu internet untuk mencari maklumat mengenai tulisan Jawi dalam mata wang. Rujukan melalui internet ini dapat membantu pengkaji untuk menambahkan lagi maklumat yang berkaitan dengan kajian tulisan Jawi dalam mata wang. Hal ini dikatakan demikian kerana segala maklumat lebih mudah diperoleh daripada internet kerana internet telah memaparkan bahan rujukan dengan lebih banyak dan lebih luas. Akhir sekali, kaedah borang soal selidik. Pengkaji juga telah menggunakan borang soal selidik sebagai salah satu medium untuk mendapatkan maklum balas daripada responden mengenai peranan tulisan Jawi dalam mata wang. Dengan adanya borang soal selidik, pengkaji menggunakan kaedah skala Likert. 2 poin telah diambil untuk menunjukkan tahap persetujuan responden. Responden perlu menjawab tentang peranan tulisan Jawi dalam mata wang. Borang tersebut telah diedarkan secara khusus kepada 15 orang responden di kawasan kajian. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr.
Dr. Faiza dan rakan-rakan saya. Saya Nura Auni binti Zulkifli, pemegang kad anometrik di 202211034660. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dalam dapatan kajian kami, terdapat 3 objektif kajian. Saya akan menerangkan objektif yang pertama, iaitu tulisan Jawi dalam mata wang di Malaysia. Sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu, perkembangan bahasa Arab mula tersebar dalam kalangan masyarakat. Tulisan Jawi merupakan salah satu cabang dalam bahasa Arab. Tulisan Jawi banyak memainkan peranan ketika itu dan antara peranannya ialah penggunaan tulisan Jawi dalam mata wang di Malaysia. Baiklah, kita lihat gambar yang pertama iaitu mata wang dolar Pulau Pinang terbitan 17 tahun 1788. Dolar Pulau Pinang merupakan mata wang yang mula diterbitkan pada tahun 1786 sehingga tahun 1826. Pada ketika ini dapat dilihat bahawa penggunaan tulisan Jawi telah mula diperkenal apabila tulisan Jawi ini mula dicetak di atas permukaan shilling wang tersebut. Seterusnya ialah gambar yang kedua. Gambar yang kedua merupakan mata wang kertas negeri-negeri Selat terbitan 1 Januari 1935. Dolar Selat merupakan mata wang bagi negeri-negeri Selat iaitu dari tahun 1898 hingga tahun 1939. Mata wang ini digunakan di beberapa buah negeri lain di Tanah Melayu iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Sarawak, Brunei dan Borneo Utara British pada ketika itu. Pada cetakan wang kertas ini dapat dilihat tulisan Jawi turut ada dan mempengaruhi penggunaan mata wang ketika itu. Gambar yang ketiga pula ialah dolar Malaya atau Malayan dolar. Merupakan jenis mata wang yang menggantikan mata wang dolar Selat. Mata wang ini juga merupakan mata wang dari tanah jajahan dan negeri di bawah naungan kerajaan British. Walaupun mata wang ini dicetak pada zaman British, namun begitu peranan tulisan Jawi masih lagi berfungsi ketika itu. Buktinya dapat dilihat dalam gambar di atas bahawa wang kertas yang dicetak bagi perkataan RM1 dalam mata wang tersebut merupakan tulisan Jawi. Seterusnya, gambar yang keempat ialah gambar mata wang dolar Malaya dan British Borneo terbitan tahun 1953. Dalam cetakan mata wang kertas ini, tulisan Jawi juga turut dititik beratkan. Buktinya ialah tulisan Jawi dapat kita lihat telah dicetak bersama ke atas mata wang tersebut. Seterusnya ialah gambar mata wang kertas selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, iaitu kita dapat lihat pada gambar yang kelima menunjukkan gambar mata wang kertas siri pertama terbitan tahun 1968. Muka hadapan bagi setiap wang kertas yang diterbitkan ketika itu ialah mengandungi potret wajah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama. Seterusnya kita lihat gambar yang keenam, iaitu gambar mata wang kertas Malaysia terbitan tahun 1996. Pada tahun 1996, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan wang kertas RM1 yang merupakan nilai mata wang Malaysia yang pertama daripada siri reka bentuk baharu mata wang Malaysia. Mata wang ini juga merupakan mata wang yang bertemakan wawasan tahun 2020. Dalam cetakan mata wang ini terdapat penggunaan tulisan Jawi dalam wang kertas ini. Buktinya, perkataan Bank Negara Malaysia dan RM1 dicetak dalam bentuk tulisan Jawi. Gambar yang terakhir ialah gambar mata wang kertas Malaysia pada tahun 2012. Mata wang ketika ini masih lagi mengekalkan konsep yang sama, iaitu mengandungi potret wajah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang pertama. Namun, apa yang membezakan ialah tulisan Jawi telah dicetak pada bahagian belakang wang kertas itu, iaitu bagi perkataan Bank Negara Malaysia dan Ringgit Malaysia sahaja. Hal ini dapat membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi masih lagi dikekalkan sehingga kini. Seterusnya, pembentangan berikutnya akan diteruskan oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Nur Faizah, saya Masyita binti Abdul Hamid, pemegang kad matrik T202211034662, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami iaitu dengan objektif kedua iaitu sejarah kewujudan tulisan Jawi. Seperti yang kita sedia maklum, tulisan Jawi berasal daripada skrip Arab yang dibawa oleh pedagang-pedagang daripada negara timur. Tulisan Jawi ini juga merupakan antara tulisan yang terawal sampai ke Kepulauan Melayu. Bukti kewujudan tulisan Jawi adalah pada batu bersurat Terengganu yang bertarikh 701 Hijrah. Kita dapat lihat penemuan
tulisan Rumi pula adalah pada akhir abad ke-19. Kewujudan pertama tulisan Jawi adalah pada duit shilling ataupun mata wang adalah semasa prasasti Hot Coffee menulis tulisan hot pada wang shilling. Di Terengganu, kerajaannya telah mengetengahkan tulisan hot yang berbentuk tulut yang berukuran setinggi 6 meter terletak di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Besar yang terletak di Kuala Terengganu. Penggunaan seni hot Jawi di Terengganu juga begitu meluas berbanding negara lain dan Terengganu juga merupakan antara negeri yang pertama yang menjumpai pelbagai bukti tentang tulisan Jawi. Terdapat juga pengaruh tulisan Jawi pada dokumen-dokumen kerajaan, antaranya ialah geran hak milik tanah, sijil-sijil darjah kebesaran negeri yang dikurniakan oleh Sultan, surat menyurat dengan istana dan doa-doa rasmi majlis kerajaan. Antara kurun ke-16 hingga ke-18 berlaku kepesatan dalam kegiatan perdagangan dan disebabkan itu pemerintah Terengganu pada waktu itu iaitu Sultan Zainal Abidin Shah I telah menghasilkan wang-wang tempatan bagi memudahkan urusan jual beli dan perdagangan kerajaan. Nilai yang digunakan pada waktu itu ialah nilai emas dan kupang. Di belakang duit shilling tersebut juga tertulis kata-kata pujian Khalifatul Mukminin dalam tulisan Jawi dan dipercayai juga duit shilling tersebut telah diedar semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Shah I dan juga Sultan Zainal Abidin Shah II. Tulisan hot Jawi juga ditulis menggunakan dakwat dan ada juga yang diukir, dipahat dan juga dilakar. Penghasilan mata wang tersebut telah memberi manfaat dalam urusan rasmi kerajaan dan memberi pandangan yang baik terhadap kedatangan Islam di Terengganu. Jelaslah kita dapat lihat bahawa tulisan Jawi ini telah memberi makna yang besar kepada masyarakat dan masih lagi diguna pakai sehingga hari ini dalam mata wang. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan meneruskan dengan pembentangan seterusnya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang peranan tulisan Jawi dalam mata wang. Tulisan Jawi digunakan secara meluas dalam penulisan bangsa Melayu kerana berkait rapat dengan ketamadunan Melayu. Terdapat 3 peranan penting tulisan Jawi dalam mata wang iaitu tulisan Jawi menjadi lambang kesenian dan identiti umat Islam. Yang kedua, tulisan Jawi menjadi hasil kesusasteraan kebudayaan orang Melayu serta dapat membantu perkembangan dan kegiatan tulisan Jawi. Antara peranan tulisan Jawi dalam mata wang yang pertama ialah tulisan Jawi menjadi lambang kesenian dan identiti umat Islam. Tulisan Jawi yang berasal daripada tulisan Arab berkembang melalui kedatangan pedagang Arab ke negara ini. Tulisan Jawi juga berkembang pesat selaras dengan perkembangan pesat agama Islam di negara dan rantau ini. Hal ini bermakna kedatangan pedagang-pedagang Arab ke negara ini telah mencetuskan perkembangan agama Islam dan tulisan Jawi melalui perdagangan dan perkahwinan. Aziz Deraman pada tahun 2000 menyatakan bahawa istilah Melayu di Malaysia antara lainnya merujuk kepada faktor agama dan agama Islam telah menjadi penentu kemelayuan sejati seseorang. Oleh itu, tulisan Jawi yang terletak di mata wang berperanan sebagai lambang kesenian dan identiti sebagai umat Islam kerana mempunyai nilai estetika yang tinggi, menarik, unik dan klasik. Tambahan pula, kebanyakan negara-negara Islam meletakkan tulisan Arab di mata wang negara mereka sebagai satu lambang atau tanda mereka mempercayai agama Islam sebagai agama rasmi negara. Seterusnya, tulisan Jawi juga menjadi hasil kesusasteraan dan kebudayaan orang Melayu. Penjajahan Inggeris ke atas tanah Melayu telah membawa pelbagai perubahan dan cabaran terhadap bangsa dan bahasa Melayu. Antaranya, peranan tulisan Jawi sebagai hasil kesusasteraan dan kebudayaan orang Melayu telah dinafikan dengan memperkenalkan tulisan Rumi yang juga merupakan tulisan yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Peranan tulisan Jawi sebagai tulisan utama dalam penyebaran ilmu terutamanya ilmu agama turut diambil sebagai tulisan Rumi. Tulisan Jawi sukar dinafikan oleh sesiapa. Seseorang yang ingin menyelidik tentang kesusasteraan kebudayaan dan masyarakat Melayu, khasnya bahkan agama Islam,
memerlukan pengetahuan tentang penulisan Jawi. Hal ini kerana terdapat mata wang lama Melayu yang begitu banyak, sama ada yang baru diteroka ataupun yang telah dirumikan. Dan pelbagai aspek yang berkaitan dengan kebudayaan tamadun Melayu, agama Islam, semuanya dalam tulisan Jawi. Walaupun sistem tulisan Jawi yang mewarisi ciri-ciri Islam ini telah jauh terlepas daripada peraturan yang mendasari tulisan Arab, namun ia tetap mempunyai asas sistem tulisan Arab sehingga orang yang menguasai tulisan Jawi lebih mudah mempelajari bahasa Arab dan menyenangkan mempelajari Al-Quran. Akhir sekali, peranan tulisan Jawi dalam mata wang dapat membantu perkembangan dan kegiatan tulisan Jawi. Tulisan Jawi merupakan tulisan yang saling berkait rapat dengan bangsa Melayu dan Islam. Menurut sejarah, tulisan ini telah dikenal pasti di Nusantara sejak zaman awal Islam iaitu abad ke-3 Hijrah. Menurut Abdul Hadi Awang tahun 2019, beliau menyatakan bahawa tamadun Islam mempengaruhi tulisan bahasa Melayu, sesuatu bangsa yang menganut Islam dalam menggunakan huruf Arab bahasa Al-Quran seperti bahasa Turki, Parsi, Urdu dan Syahili. Tulisan Jawi yang telah diubah suai daripada tulisan Arab telah mempengaruhi penganut Islam melalui penggunaannya dalam pembelajaran agama Islam dan bahasa Al-Quran. Tulisan Jawi yang terletak di mata wang berperanan sebagai satu simbolik terhadap perkembangan tamadun Islam. Sebagai contoh, selepas penemuan tulisan Jawi ini, Tanah Melayu merupakan salah satu negara yang menjadikan tulisan ini sebagai tulisan rasmi negara untuk digunakan sebagai medium perantaraan masyarakat. Tambahan pula, tulisan Jawi telah tertera di mata wang negara ini sejak pemerintahan British yang dikekalkan sehingga kini. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Siti Nur Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor. Saya Siti Nur Afifah binti Abu Uthman akan membentangkan bahagian penutup bagi tugasan berkumpulan kami. Secara kesimpulannya, tulisan Jawi telah memberikan banyak pengaruh besar kepada dunia sehingga kini. Perkembangan tulisan Jawi turut dikaitkan dengan tersebarnya agama Islam di Tanah Melayu sekitar abad ke-10 menerusi aktiviti perdagangan Arab yang datang untuk berdagang di Kepulauan Melayu. Selain itu juga, tulisan Jawi merupakan asas utama kewujudan aksara Rumi yang digunakan pada hari ini. Sehingga kini, tulisan Jawi masih dikekalkan dalam penggunaan mata wang ringgit Malaysia dan juga penggunaannya dalam beberapa negara Islam yang lain. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.